Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke Pusat Tuition Percuma Akademi YouTuber Malaysia. Okey, bermula percuma, selamanya percuma. Baik, seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua yang bersama dengan cikgu pada malam ini. Apa khabar semua adik-adik? Okey, cikgu harap semuanya sihat-sihat belaka. Okey, so seperti biasa cikgu perkenalkan dululah nama cikgu, Cikgu Arma binti Muhammad Yusof dari SMK Damansara Damai 1 Petaling Jaya Selangor. Baik, jadi hari ini seperti yang kamu lihat, cikgu berseorangan sahaja. Jadi cikgu rasa tanpa membuang masa, kita akan teruskanlah dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, so macam biasa, cikgu akan perkenalkan dahulu ahli-ahli panitia sains PT3 Akademi YouTuber. Okey, kamu pun dah sedia maklum yang kat tengah ni kita ada Cikgu Hani, okey, Ketua Panitia Sains PT3. Dan yang lain-lain ini adalah ahli panitia yang sering kali ataupun akan bakal bersiaran dengan kamu nanti. Okey? Okey, so untuk hari ini apa yang kita nak belajar adalah kita akan rangkum terus 3 topik. Yang pertama bahan bumi, yang kedua proses utama bumi dan yang ketiga geo bencana. Okey, so kita tengok dahulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran yang pertama, menerangkan jenis dan ciri batuan, berkomunikasi bagi membezakan proses pembentukan batuan, berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen, berkomunikasi mengenai geobencana, menjana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana, dan menyedari bahawa bencana alam memberi impak kepada kehidupan alam sekitar. Okey, kita teruskan dengan topik yang pertama iaitu 9.2 bahan bumi. Okey, bahan bumi di sini kita akan bercakap mengenai batuan. Okey, terdapat pelbagai jenis batuan di bumi ini dan secara khususnya ia dibahagikan kepada 3 jenis. Okey, iaitu igneous, sedimen dan metamorfik. Jadi kita tengok satu persatu. Igneous adalah batuan yang terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantel. Okey, dan ia mengandungi pelbagai bahan mineral. Baik, maksud dia kat sini, magma ataupun lava yang keluar dari lapisan mantel tu sama ada keluar dari kerak bumi ataupun masih lagi di bawah kerak bumi, apabila dia menyejuk, dia akan menjadi batuan igneous. Okey, kita tengok sikit dia punya contoh. Ini adalah contoh-contoh batuan igneous. Okey, dan ini adalah pembentukan dia. Okey, ini adalah magma yang panas. Okey, bila dia keluar, bila dia keluar dan dia menyejuk. Okey, bila dia menyejuk, dia akan membentuk batuan igneous ni bila dia dah sejuk ni, okey, kat sini pun sejuk, kat sini pun sejuk, dia akan membentuk batuan igneous. So itu cikgu cakap tadi. Tak kisah sama ada dia dah keluar daripada kerak bumi ataupun masih lagi di dalam kerak bumi. Okey, apabila lava itu menyejuk, kita panggil dia batuan igneous. Okey, untuk seterusnya kita ada batuan sedimen. Sedimen terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan angin. Okey, untuk proses enapan cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ni. Okey, terdiri daripada lapisan yang banyak. Typo sikit kat sini. Banyak ni yang kadang-kala berongga dan mengandungi fosil. So sedimen ni dia ada lapisan-lapisan. Tapi kadang-kadang dia ada rongga. Dekat lapisan tu dia ada rongga dan ada fosil. Fosil tu apa? Fosil adalah
haiwan dan rangka haiwan dan tumbuhan yang telah mati ribuan tahun dahulu. Okay, yang kita jumpa di dalam batu. Okey, ini adalah contoh-contoh untuk batuan sedimen tadi sedimen. Okey, kita tengok sikit macam mana sedimen terbentuk. Okey, so bila berlaku hakisan, hakisan lulu hawa bila berlaku dia akan terenap. So enapan ini dia akan membentuk batuan sedimen. Boleh Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada batuan metamorfik. Batuan metamorfik terbentuk apabila batuan igneous dengan sedimen tadi terdedah kepada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Okey, biasanya metamorfik ni dia lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. Okey, so ini adalah contoh-contoh batuan metamorfik. Okey. Ni macam mana dia terjadi apabila diterdedah kepada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Okey, dia akan jadi mampat macam tu. Okey. So, kita namakan batuan ini sebagai batuan metamorfik. Okey, so sekarang kita cuba tengok kitaran dia secara keseluruhan. Okey. Oh, sebelum tu. Ini adalah batuan metamorfik di mana batuan metamorfik ini juga boleh mengalami peleburan menjadi magma balik. Okey. Sekarang kita tengok keseluruhan dia. Okey. So kat sini kita ada magma. Okey. Magma ataupun lava tadi apabila dia berlaku penyejukan dan pembekuan magma maka dia akan menghasilkan batuan igneous. Batuan igneous yang mana dia akan diangkut ke permukaan. Okey. Kita keluarkanlah batuan igneous itu ataupun yang sedia keluar melalui lapisan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Okey. So, yang mana yang keluar ke permukaan tadi, okey, yang membentuk batuan igneous di permukaan tadi, okey. Apabila berlaku proses lulu hawa dan hakisan, okey, cikgu akan terangkan lebih lanjut lulu hawa dan hakisan sekejap lagi. Tapi dia lebih kepada pemecahan lah. Batu-batu tu dipecahkan kepada yang lebih kecil. Okey, dia akan dibawa ke kawasan sungai. Okey, sungai ataupun lautan, ke kawasan air yang mengalir, okey, dibawa oleh air yang mengalir ke suatu kawasan yang aliran air tu dah kurang. Okey, jadi bila aliran air dah kurang, batu tu dah tak boleh nak bergerak, dia akan berkumpul. Dia akan terenap dekat situ. So enapan tersebut, okey, enapan tersebut akan menghasilkan batuan sedimen. Macam tu Boleh? Okey, so batuan igneous yang berada di dalam kerak bumi tadi dan juga batuan sedimen, okey, yang dienapkan tadi dalam sungai ke, dalam lautan ke, apabila dia mengalami haba dan juga tekanan yang tinggi, maka dia akan membentuk batuan metamorfik. So sebenarnya dia berkait dia berkait. Okey, batuan metamorfik ni pula bila dia melebur dia jadi apa? Dia jadi magma. So dia ulang balik, magma menyejuk jadi batuan igneous. Batuan igneous yang diangkut ke permukaan oleh letusan gunung berapi, dia akan mengalami proses lulu hawa dan hakisan membentuk batuan sedimen. Dan batuan igneous yang kat dalam kerak bumi beserta dengan batuan sedimen yang dienapkan tadi apabila kena haba dan tekanan yang tinggi membentuk batuan metamorfik. Metamorfik melebur menjadi magma. Nanti dia akan ulang balik proses yang sama. Tetapi pembentukan batuan itu bukan mengambil masa yang sekejap, sebaliknya mengambil masa ribuan tahun. Okey, boleh faham Okey, so kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya.
Baiklah, terdapat dua proses utama bumi iaitu proses eksogen dan juga proses endogen. Proses eksogen adalah proses yang berlaku di permukaan bumi, manakala proses endogen adalah proses yang berlaku ataupun berpunca daripada bahagian dalam bumi. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok dulu proses eksogen. Ada 4 proses eksogen iaitu luluh hawa, hakisan, angkutan dan pengenapan serta susutan jisim dan susutan darat. Okey, yang pertama kita ada luluh hawa. Luluh hawa tu apa? Luluh hawa adalah proses pemecahan dan penguraian ataupun perebutan batuan disebabkan oleh perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Okey, so ini adalah contoh satu batu yang mengalami luluh hawa. Okey, so kamu tengok rajah ini pula, yang di sebelah atas ni adalah pemecahan batu disebabkan oleh perubahan suhu, air hujan dan juga frost. Manakala gambar bawah ini pula menunjukkan perebutan ataupun penguraian batuan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey, so di sini kita ada satu batuan yang besar. Akibat tindakan daripada air hujan dan juga frost, batu tersebut akan pecah. So ini adalah tindakan luluh hawa. Proses yang kedua adalah proses hakisan. Okey, kita teruskan dengan proses yang kedua iaitu proses hakisan. Hakisan adalah proses penghausan permukaan bumi akibat tindakan ejen yang bergerak seperti air, angin dan ombak. Jadi, kamu tengok rajah ini, batuan-batuan di sini, dia telah haus. Haus ni dia macam pecah jugalah, pecah secara perlahan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ejen yang bergerak seperti kat sini kita ada air. So air menghauskan batuan dekat sini. Boleh ya? Kita tengok satu contoh. Di sini kita ada batuan lembut dan juga lautan. So, ombak, ini gambar kedua. Ombak akan menghakis batuan lembut tersebut sehingga membentuk gua dan seterusnya membentuk lengkungan dan akhir sekali dia terus menghakis sehingga terbentuknya batuan tunggul. So, yang ini kamu akan belajar dengan lebih mendalam di dalam subjek geografi. Cikgu cuma nak kamu faham konsep hakisan oleh ombak. So ini adalah contoh lengkungan dan ini pula adalah contoh batuan tunggul yang terhasil akibat daripada hakisan. Jadi ini adalah batuan tunggul yang terdapat di Sarawak. So proses pertama luluh hawa, kedua hakisan. Sekarang kita pergi kepada proses yang ketiga iaitu proses angkutan dan pengenapan. Bahan yang telah diluluh hawa atau terhakis tadi, yang batuan yang besar dan pecah tadi, akan dibawa oleh ejen seperti aliran air, angin, ombak dan glacier. Boleh? So tadi kamu dah nampak rajah sebelum ni, air menghakis. So dia akan bawa batuan-batuan tadi sampai ke suatu tempat di mana halaju air, halaju ejen menjadi perlahan. Jadi batuan-batuan tersebut tidak lagi bergerak, maka dia akan mendap ataupun terenap dekat situ. Boleh so ini contohnya proses luluh hawa tadi. Bila batuan pecah, dia akan menjadi batuan yang lebih kecil. Hakisan oleh air hujan serta serpihan luluh hawa tadi diangkut oleh ejen bergerak seperti air. Air akan bawa dia ke suatu tempat. Apabila aliran air sudah menjadi perlahan, maka batuan tersebut akan mendap pada kawasan tersebut. So kita tengok rajah ini. Luluh hawa dan hakisan berlaku. Seterusnya, ejen akan bawa ataupun angkut dia dan sampai ke tempat yang mana aliran air sudah perlahan. Aliran ejen sudah perlahan, maka dia akan enap di situ. So batuan yang enap itulah sebenarnya yang membentuk batuan sedimen. Seterusnya, so proses yang terakhir adalah proses susutan jisim dan juga susutan darat. Susutan jisim dan susutan darat ini adalah dia melibatkan pergerakan tanah daripada kawasan atas cerut ke bahagian bawah
disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, so ini adalah contoh dia iaitu tanah runtuh. Okey, so ini adalah satu lagi contoh susutan jisim dan susutan darat iaitu tanah runtuh. Okey, so sekarang kita teruskan pula dengan proses-proses endogen. Endogen adalah proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Proses yang pertama, okey, kita ada proses olakan mantel. Okey, iaitu suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras menghasilkan arus perolakan dalam astenosfera. Arus perolakan ni maksudnya okey, arus yang okey, so proses yang pertama adalah proses olakan mantel. Okey, so suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras menghasilkan arus perolakan dalam astenosfera. Okey, cikgu pasti kamu ingat lagi rajah ini kan? Okey, so bahagian yang paling dalam ini adalah bahagian teras dalam. Ini adalah teras luar, mantel dan juga kerak bumi. Okey, kita tengok rajah seterusnya. Arus-arus ini berupaya untuk, ya Allah. Okey, so proses yang pertama adalah proses olakan mantel, iaitu suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras menghasilkan arus perolakan dalam astenosfera, di mana arus-arus ini berupaya untuk menggerakkan kerak bumi. Okey, so cikgu pasti kamu masih ingat lagi rajah ini. Bahagian yang paling dalam ini adalah teras dalam, ini adalah teras luar, mantel dan juga bahagian paling luar adalah kerak bumi. Jadi olakan tu berlaku pada bahagian mantel. Okey, kita tengok rajah seterusnya. Okey, katalah kita ada kerak bumi, mantel, teras luar dan teras dalam. Jadi apa yang berlaku adalah arus perolakan. Okey, iaitu bahagian yang lebih panas ataupun kurang tumpat akan naik ke atas dan bahagian yang lebih tumpat ataupun kurang panas akan turun ke bawah dan dia akan berulang-ulang. Okey, ini boleh menyebabkan berlakunya pergerakan pada bahagian kerak bumi. Okey, perhatikan terdapat pergerakan pada bahagian kerak bumi. Okey, seterusnya kita ada proses yang kedua iaitu proses pergerakan kerak bumi. Kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat. Okey, ini adalah teori plat tektonik di mana plat-plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi dan hanyutan benua. Okey, so yang kamu lihat sekarang ini adalah proses pertembungan antara plak yang boleh merubah bentuk muka bumi. Okey, tengok lagi contoh. Sorry. Okey, so ini adalah proses pertembungan plat. Okey. Seterusnya, ini pula adalah proses pencapahan plat. Okey, tu boleh tengok daripada sisi, daripada atas, ini adalah proses pencapahan plat. Okey, so proses-proses ini boleh menyebabkan berlakunya perubahan bentuk muka bumi. Okey. Okey, so tadi cikgu ada bagi tahu perubahan plat tektonik tadi boleh menyebabkan hanyutan benua. So ini adalah benua kita pada satu masa dahulu di mana benua-benua ini rapat di antara satu sama lain, tetapi disebabkan oleh pergerakan plat tektonik tadi, okey, pergerakan plat, benua-benua kita sudah pun terpisah. Okey, kamu tengok keadaan dia berjauhan. Okey, so kita tengok ini adalah ini tempat tinggal kita, Malaysia. So kita berada di benua Asia. Ini adalah benua Afrika. Seterusnya, okey, Amerika Utara, Amerika Selatan. Okey, kita ada benua Australia dan ini balik semula ke benua Asia. Okey. Okey, seterusnya aktiviti magma. Okey, ini adalah proses endogen yang terakhir. Gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Okey, katalah ini ada magma, okey, lava. Apabila ada satu lohong ataupun laluan untuk dia keluar, dia akan keluar
Okey, so ini adalah proses endogen yang terakhir iaitu proses aktiviti magma. Okey, so gunung berapi itu sebenarnya ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Okey, so kat sini kamu boleh nampak kita ada magma ataupun lava. Okey, dia akan keluar melalui lohong gunung berapi. Bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Okay, kita tengok rajah ini. Okay, kalau kamu perhatikan tadi, bahagian ini adalah bahagian di mana magma itu boleh keluar. Okay, lapisan yang lebih nipis untuk magma keluar. Jadi, apabila berlakunya pergerakan plak bumi, okay, dan plak bumi melalui kawasan tersebut, maka letusan gunung berapi akan berlaku. Okey, letusan akan berlaku membentuk kon gunung berapi. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok rajah seterusnya. Okey, ini adalah laluan untuk magma ataupun lava tadi keluar ya. Okey, so kita sambung pula dengan fenomena geobencana. Okey, tadi cikgu dah ajar kita ada dua jenis ataupun dua proses utama bumi iaitu eksogen dan endogen. Endogen adalah proses yang berlaku di dalam bumi. Jadi, geobencana adalah bencana alam yang berlaku disebabkan oleh proses endogen tadi. Boleh? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, apa ni? Vulkanisme ataupun letusan gunung berapi. Okey, ini adalah bencana alam juga Okey, kemudian kita ada pemanasan global. Okey, bila kita lepaskan terlalu banyak karbon dioksida ke udara, okey, menyebabkan lapisan ozon kita semakin menipis, maka berlakulah kesan rumah hijau. Okey, boleh Okey, seterusnya ini adalah kejadian ataupun bencana tsunami. Tsunami, okey, yang boleh menyebabkan kemusnahan. Okey, kemudian kita ada juga tanah runtuh. Tanah runtuh seperti yang berlaku di Highland Tower dulu berapa banyak nyawa yang terkorban disebabkan oleh tanah runtuh. Okey, kemudian kita ada juga lubang benam. Kalau kamu perhatikan dekat sini tiba-tiba sahaja jalan itu runtuh. Okey, kat sini. Ini kita panggil lubang benam. Okey. Seterusnya kita ada juga apa ni? Gempa bumi. Okey, gempa bumi. Tengok banyak bangunan musnah kan? Okey. Kemudian ini kita panggil sebagai tanah jerlus. Biasanya dia berlaku dekat kawasan yang lumpur, kawasan yang berpaya. Okey, tanah jerlus. Okey, kemudian kita ada juga pembentukan hujan asid. Okey, contohnya kawasan kilang. Kawasan kilang dia mengeluarkan udara ataupun mengeluarkan gas-gas yang tidak sihat. Okey. Kemudian gas-gas tersebut akan bertukar kepada awan. Terkondensasi menjadi awan. Okey, kemudian awan tersebut akan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Tetapi hujan ini mengandungi asid. Okey, so kita panggil dia hujan asid. Okey, so apa yang akan berlaku apa kesan dia kepada kita apabila geobencana ini berlaku. Kita nak tengok kesan dia Kesan-kesannya adalah yang pertama boleh menyebabkan kematian. Okey, kematian. Okey, kamu tengok kejadian yang berlaku di Indonesia kan. Ada gempa bumi, ada letusan gunung berapi. Jadi banyaklah yang kematian yang direkodkan. Kemudian kemusnahan harta benda. Okey, memang harta benda semua totally out lah. Okey, hancur semua ni kan.
Okey, kemudian bila berlaku macam ni, maka akan ada anak-anak, okey, ibu bapa sendiri yang mengalami kebuluran. Tak ada duit, tak ada makanan, so mereka mengalami kebuluran dan juga penyakit. Okay, boleh Okey, jadi bagaimana alat teknologi dapat membantu? Membantu untuk geobencana. Okey, contoh kita ada alat mengesan geobencana. Yang pertama ni, ini adalah alat untuk mengesan tsunami. So, bila kita dapat, contohnya kita dapat kesan, ada gegaran yang berlaku di lautan. Jadi, amaran awal akan dikeluarkan, penduduk akan dipindahkan. Mungkin kita tak dapat nak selamatkan harta benda, tapi kita dapat selamatkan nyawa. Okay, sama juga dengan yang ini. Ini adalah alat untuk mengukur gempa bumi. Kan? Biasa dengar skala Richter kan. So ini adalah alat untuk mengukur gempa bumi. Kita panggil seismometer. Saya ingat cikgu seismometer. Okey. So sama jugalah macam tadi, dia akan bila kita kesan gempa bumi tu kuat sikit, maka kita akan beri amaran awal kepada penduduk dapat dipindahkan. Okey, boleh Okey. Okey, baik. Cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Di mana tadi kita telah belajar tentang yang pertama, bahan bumi. 3 jenis batuan. Igneous, sedimen dan juga metamorfik. Okay, kemudian kita belajar tentang proses utama bumi. Ada 2 proses utama iaitu exogen, proses yang berlaku di permukaan bumi dan juga endogen, proses yang berlaku di dalam bumi. Kemudian kita belajar juga tentang geobencana. Okey, ada beberapa jenis geobencana yang disebabkan oleh proses endogen. Okey, so cikgu harap perkongsian cikgu kali ini sedikit sebanyak memberikan ilmu dan manfaat kepada kamu semua. Baiklah, cikgu rasa setakat ini sahaja. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di dalam kelas tuition percuma Ayu setiap hari Khamis jam 8 malam. Bermula percuma, selamanya percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.